Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita boleh sambung majlis ta'lim. Malam ni rasanya kita sambung pada muka surat 85, iaitu kita sampai pada hadis yang nombor 8. Hadis daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Muttafaqun alaih. Terjemahan dia daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kata dia, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu sekalian harus meluruskan barisanmu, yakni saf, atau biarkan Allah menyelisihkan antara kamu sekalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kita sambung muka surat 85 jilid yang kedua. Baik, hadis yang kita jumpa malam ni ikhwan adalah hadis ancaman kepada umat Nabi kita Muhammad yang mereka itu menegakkan sunnah Nabi tetapi dia tegak dalam keadaan sambil lewa. Ini di antara mafhum hadis. Walaupun dia ada kaitan dengan saf, tetapi orang yang salat dengan tidak menegakkan aturan saf, orang itu dikatakan orang yang sambil lewa. Orang ini memandang juzuk-juzuk yang menyempurnakan salat itu sambil lewa. Kita kata menyempurnakan saf itu min tamamis salah, perkara yang menyempurnakan salat. Salat jadi sempurna, pahala berganda-ganda, kita boleh khusyuk dalam salat, dan kita mengurangkan risiko syaitan kacau kita dalam salat ada kena mengena dengan saf. Jadi orang yang salat dan tidak memperhatikan kedudukan saf, dia salat aja, yang penting dia salat, maka dia diancam. Maka ini juga kata para syurah, para pentafsir hadis ini, ancaman kepada orang yang mereka menegakkan sunnah tapi dengan sambil lewa. Walaupun zahir nampak macam mengangkat sunnah, tapi Allah pecahkan hati-hati mereka. Pasal itu ikhwatul iman, Nabi kata apa? Nabi kata ataupun kamu lebih baik kamu tegakkan saf-saf, kamu luruskan saf, kamu sempurnakan saf, ataupun la yukhalifannallahu, ataupun Allah Ta'ala akan khilafkan hati-hati kamu, perselisihkan hati kamu. Bukan kata hati, baina ujuhikum, wajah kamu pun tak akan bertentangan sama kamu walaupun kamu salat. Itu kita kena jaga. Jadi kita kena jaga saf, satu perkara yang mesti kita jaga. Nanti kita akan bincang, pada bawah-bawah ni kita akan bincang bagaimana satu orang dia datang salat, tiba-tiba saf depan penuh, saf belakang penuh. Boleh tak boleh dia seorang-seorang duduk di belakang? Nanti kita akan tengok ada 3 pandangan para fuqaha tentang orang ini. Dan kita juga akan tengok bagaimana Imam An-Nawawi memberi pandangan dia, kita boleh menerjah saf
kita tengok di depan itu ada kosong. Tetapi saf nombor 2 ni penuh. Kita boleh terjah saf nombor 2 untuk memenuhkan saf yang pertama. Itu walaupun kita pi tu kawan tu dah rapat, kita pi tu terpesong dia sikit, sembahyang dia tidak dianggap batal dan perbuatan kita tidak dianggap fasik. Bahkan itu afdal di sisi Imam An-Nawawi daripada kita duduk sorang-sorang di belakang. Subhanallah, ini ada. Kita boleh terjah. Nanti kita akan tengok. Kita baca hadis ni dulu. Jadi ikhwatul iman, jadi pada perkataan au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, ini satu ancaman. Ancaman kepada orang yang tidak menegakkan sunnah Nabi. Dalam perkara itu memang Nabi dah ajak. Nabi dah ajak dah bau bertemu dengan bau. Nabi dah ajak dah samakan. So ada sahabat ke depan, perut dia nampak ke depan, Nabi tolak bagi sama. Nabi tolak bagi sama supaya bau kena dengan bau. Lebih afdal kaki, tepi-tepi kaki boleh bertemu dengan tepi-tepi kaki. Wasuddul khalal. Itu kalau boleh jadi, subhanallah, bertambah kesempurnaan saf itu. Jadi pada orang yang salat tak jaga saf, maka sama-sama mereka salat, sama-sama tegakkan sunnah Nabi, akan terjadi satu fitnah. Muka mereka sama-sama mereka tak boleh beradab. Jadi wallahu ta'ala alam, tak berani kita menghukum. Tapi bila kita tengok sebahagian daripada orang sunnah boleh berkelahi sama orang sunnah, mungkin hal ini ada punca. Mungkin. Satu, yang kedua, punca dia mungkin apa dia? Pegangan kepada sunnah itu betul, tapi secara tidak serius. Dia tak pegang betul-betul. Dia tak pegang macam hadis kita bacakan daripada Irbad ibn Sariyah. Nabi kata apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Kamu kena pegang sunnah aku dan sunnah sahabat aku dengan gigi yang paling kuat. Atau dalam hadis lain Nabi kata tamassaku biha. Tamassaku biha. Apa dia? Kau pegang dia, kau lilit dia supaya tidak terongkai dah daripada diri kau. Lilit mati, ikat mati. Tapi ada orang dia pegang sikit. Mungkin dia pegang ada kepentingan, mungkin dia pegang ada pasal. Maka apa jadi? La yukhalifannallahu baina wujuhikum. Allah perselisihkan kita sama-sama kita. Kira malang lah. Yang patut berselisih adalah orang yang tidak ikut sunnah dengan orang yang ikut sunnah. Yang tu baru perselisihan yang hak. Tiba-tiba dua orang ikut sunnah berselisih pada perkara yang tak patut diperselisihkan. Ini adalah fitnah. Ini adalah fitnah. Maka hadis ini ada satu ancaman tentang di mana ada asal usul. Hati-hati itu boleh bersatu. 5 kali kita salat sehari semalam yang fardu, rakaat itu tidak sama. Ada 2, ada 3, ada 4. 2 rakaat ke, 3 rakaat ke, 4 rakaat. Setiap kali itulah bau kita akan kena, tumit kita akan kena. Setiap kali itulah Allah Ta'ala ikatkan hati-hati kita. Ikhwatul iman, subhanallah. Abang Zahar kita mai. Kami doakan Abang Zahar sihat sembuh kan, Kak Pah. Oh, Kak Pah. Nak see you long time. May Allah bless you. Ni dengar dah pandai cakap orang putih. Baik, ikhwatul iman. Hadis baik. Wa fi riwayatin lil Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah hatta ra'a anna qad aqalna anhu summa kharaja yawman faqama hatta kada yukabbiru fara'a rajulan badiyan sadrahu minas safi faqala ya ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ini juga hadis Imam Muslim. Tadi hadis Bukhari Muslim, yang ni hadis Imam Muslim sahaja. Apa dia kata? Di dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan barisan
Dia duk pakai kalimah barisan. Pokoknya barisan ni kena diluruskan. Dia bengkok lah Pak Amin. Kita mesti luruskan dia. Jadi sebenarnya saf. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf kami hingga seakan-akan beliau meluruskan anak panah. Tengok macam mana nak anak panah tu nak dilepas daripada busar dia. Tegak anak panah tu dilepaskan supaya dia kena pada bulatan yang disasarkan. Nabi jaga saf macam tu. Nabi jaga bagi rapat, tidak ada ke depan, tidak ada ke belakang, tidak bengkok. Supaya satu barisan itu, saf yang dibuat itu tidak bengkok. Tidak bengkok. Apa terjadi? Sampai beliau berpendapat bahawa kami sudah sedar. Pada satu hari beliau keluar dan langsung berdiri. Ketika hendak takbir, Nabi melihat ada seorang yang dadanya menonjol, tidak lurus dalam saf itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wahai hamba Allah, kamu sekalian harus meluruskan safmu, atau biarkan Allah menyelisihkan antara kamu sekalian." Seorang yang terkedepan. Maka Nabi kata, sama ada aku biar kamu ataupun aku lurus balik. Kalau aku biar sahaja saf ini, maka aku menyerahkan hati kamu pada Allah, Allah akan ceraikan hati kamu. Jadi kalau Nabi biar, bermakna tarbiyah yang dia bagi pada sahabat jadi sia-sia. Maka dia tak biar, dia luruskan. Bila dia luruskan, maka Allah tidak menceraikan hati-hati para sahabat. Dan sejarah kita baca macam mana hati sahabat tu. Macam mana hati-hati para sahabat. Mereka tak pernah buruk sangka kat Nabi. Mereka tak pernah berpaling tadah kat Nabi. Bahkan ingat balik hadis yang kita baca, Riyadhus Salihin jilid mula dalam bab taubat. Iaitu 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Kan? Sebenarnya ramai 40 ke 50 orang tak ikut, tapi 3 orang ni cakap benar. Di antaranya siapa dia? Ka'ab bin Malik. Sampai satu peringkat 50 hari 50 malam Nabi kita kata pulau depa. Sampailah Rom datang. Rom hantar surat kepada Ka'ab bin Malik. Rom tahu kata 3 orang ni di pulau. Maka Rom bagi surat supaya dia berkhianat pada Nabi. Apa Ka'ab bin Malik buat? Dia ambil surat tu, dia baca, dia baling masuk dalam api. Tak ada hati nak khianat Nabi walaupun dia sedang dihukum oleh Nabi. Kenapa Allah bagi hati macam tu? Banyak pasal. Salah satu pasal dia, mereka mengikut arahan Nabi ketika membentukkan saf salat. Salah satu. Kita kata salah satu, bukan satu-satunya, salah satu. Akidah sepasal, ikhlas sepasal, ittiba' sunnah sepasal, dan mengikut apa yang Nabi ajak. Itu satu pasal. Maka di sini juga ada satu dalil, iaitu fara'a rajulan badiyan sadrahu. Fara'a, Nabi melihat satu orang lelaki badiyan sadrahu, dada dia ke depan. Apa maksud dada ke depan? Leng semua orang dada sama, dada dia ke depan, bukan perut. Perut memang sebahagian ke depan. Pasal itu hadis tak sebut batnu. Dia kata sadr bermakna dada. Kalau dia sebut perut, kejar Pak Min. Kita kejar. Dia sebut dada. Dada tak patut ke depan. Bila dada ke depan, bermakna kaki dia ke depan. Maka bila Nabi tengok badiyan sadrahu ini, maka Nabi kata, bawa dada kamu ke belakang. Kamu kena langkah ke belakang. Ini jadi salah satu daripada perkataan bagi orang yang salat di atas kerusi, dia tidak boleh ke depan. Dia mesti sama saf. Kerusi di belakang menyebabkan orang belakang tak boleh buat saf, tak apa. Saf boleh dibuat pada bahagian lain. Maka orang yang berkerusi, kalau dia salat, dada dia tak boleh ke depan. Dada mesti sama. Habis kalau dia buat dada sama ketika dia sujud nampak macam ke belakang, tak apa. Nabi tak mau dada ke depan. Maka itu satu perhatian kepada kita pada hadis ini. Maka kita jaga-jaga bab itu. Kalau saf tak jaga, Allah Ta'ala akan menentukan hukuman dia. Habis kita la yukhalifannallahu baina ujuhikum.
Daripada Wa'anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu saffa min nahiyah ila nahiyah yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifu qulubakum wa kana yaqul inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Rawahu Abu Daud bi isnad hasan. Hadis ni riwayat Abi Daud dengan sanad yang hasan. Hadis ini menyokong hadis-hadis yang lain. Dari Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki sela-sela saf sambil mengusap dada dan bahu kami. Masa nak buat saf, Nabi menyelit. Masa sahabat dah buat saf satu, saf dua, Nabi pipi rempuh saf-saf tu. Dan bila Nabi tengok ada dada yang ke depan, Nabi samakan. Yamsahu sudurana wa manakibana. Nabi letak tangan atas dada kami, Nabi tolak dan Nabi minta bau-bau kami ni sama. Dan Nabi turun daripada tempat imam, dia pasti masa dia turun ke tempat imam, dia tolak saf pertama tu. Orang duduk dekat-dekat, dia cross dia apa? Pergi ke saf kedua tengok. Sampai Nabi buat macam tu, pada peringkat awal Nabi mendidik para sahabat macam mana buat saf. Oh subhanallah ikhwan, subhanallah. Hak ni kita tak ikut sepenuh lagi. Kita tak ikut. Kita nak kata samakan saf, dia jadi macam musaqal. Musaqal ni berat mulut. Macam ada ketemah dalam mulut. Ni orang kata apa? Atau mengada, pegang mikrofon mengada. Bukan mengada. Kena kata istaqimu wa'tadilu. Istaqimu wa'tadilu. Kita kata wasuddul khalal. Kita kata benda-benda ni Nabi sebut. Cuma kalau kita kata lagu Arab, makmum tak faham. Kita cakap lagu Melayu, samakan bau, samakan dada, samakan saf, luruskan saf. Ini adalah sunnah dan tidak salah tu imam buat kerja ni, tidak salah. Yang salah ni duk merepek. Tuan-tuan bayang kita seperti di atas jambatan sirat, di kiri kanan ada neraka, ada syurga, kita nak berjalan pejam mata. Ini sembahyang yang terakhir, yang ni merepek. Yang ni Nabi tak pernah kata. Yang Nabi tak kata, dia kata. Yang Nabi kata, dia tak mau kata. Tengok perangai sebahagian manusia ni. Apa jadi? Nabi bersabda, janganlah kamu sekalian membengkok-bengkok, kerana nanti hati kamu akan berbengkok-bengkok. Nabi kata, la takhtalifu, jangan kamu selisih buat saf, fatakhtalifa qulubakum, nanti berselisih hati kamu. Wa kana yaqul, Nabi SAW kata, adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah mengurniakan rahmat dan malaikat memohon rahmat kepada orang yang berada pada saf yang pertama. Subhanallah. Tengok kelebihan saf yang pertama. Dan kita dah baca dah hadis-hadis yang lepas, Nabi sebut siapa yang nak duduk saf pertama itu. Orang yang waras, Nabi kata. Orang yang reti, orang yang kita bahasa fiqh dia kata mumayyiz. Mumayyiz, orang yang reti lah beza hukum-hukum ni, dia tahu. Tu imam buat salah sunat, dia tahu. Nanti dia tegur kesalahan sunat tu imam boleh tinggal rukun. Boleh tinggal mai ke depan sikit. Minta maju ke depan. Keluar barisan buat bulatan. Itu dia punya slogan. Alhamdulillah. Baik. Ikhwatul iman. Hadis ini kita dalam hadis ini kita melihat yang pertama bagaimana Nabi didik sahabat buat saf. Yang kedua ada ancaman kepada orang yang tak jaga saf. Yang ketiga ada keutamaan saf. Keutamaan saf yang pertama, kalau selalu kita dengar Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang berselawat pada Nabi. Tetapi ini pula Allah dan malaikat berselawat
kepada orang yang duduk pada saf yang depan. Kenapa ikhwan? Saf depan menjadi contoh saf yang belakang. Saf nombor 2 contoh pada saf yang ketiga. Maka orang yang duduk depan menjadi contoh pada orang yang belakang, dia sepatutnya mendapat ganjaran lebih daripada orang yang mencontohi dia. Maka Allah dan malaikat berselawat. Salah dalam bahasa Arab bermakna kebaikan. Allah dan malaikat memberi kebaikan. Allah bagi kebaikan, tak payah kita sangsi lagi macam-macam. Salah satu kebaikan yang Allah bagi apa dia? Allah percentum hati-hati kita dengan saf. Ini ikhwatul iman, kedahsyatan dan kehebatan sunnah. Perkara pelik dan ajaib ada dalam sunnah, saf. Bukan ayat jampi, saf. Boleh buat hati orang bersatu. Bid'ah ni ikhwan, dia menceraikan hati orang. Ini malapetaka, keburukan yang ada kepada khilafus sunnah. Khilafus sunnah. Bid'ah jangan cakap. Apa jawapan kepada bid'ah? Fahuwa radun. Dunia akhirat, demi Allah Tuhan tak terima bid'ah. Demi Allah. Dunia akhirat Tuhan tak terima bid'ah. Itu ada dalam hadis Bukhari Muslim daripada Aisyah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Fahuwa radun, jawab kepada man amila amalan laisa alaihi amruna. Kenapa Allah Ta'ala tolak amalan dia? Kerana laisa alaihi amruna. Dia pandai buat ibadat tak ikut aku, Nabi kata. Bukannya kami contohkan. Maka jawapan kepada bid'ah, fahuwa radun, mardud, demi Allah. Tetapi ada lagi satu, dia tidak bid'ah, dia dipanggil khilafus sunnah. Bid'ah dia bukan bid'ah, dia khilafus sunnah. Ingat, di mana kita belajar? Ayat 63 surah An-Nur. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi. Beri warning kepada orang yang suka menyelisih urusan dia dengan urusan Muhammad. Bagi warning pada dia. Apa warning pada dia? Antusibahum fitnah. Kami akan timpa pada dia fitnah. Yang Allah nak timpa fitnah kepada siapa? Khilafus sunnah. Sekurang-kurang perselisihan kita dengan Nabi, khilafus sunnah. Kalau bid'ah tolak terus. Bukan kata fitnah. Tolak dunia akhirat. Masuk neraka confirm. Tapi yang khilafus sunnah ni, kami turunkan kepada mereka fitnah di dunia. Subhanallah ikhwan. Kerana saf kita khilafus sunnah, berapa banyak fitnah kita tanggung dah. Salah satu fitnah kita tanggung, hati dan wajah kita tak boleh beradab. Tak boleh beradab. Dan setiap kali kita beradab, akan ada, dia akan wujud siapa dia? Menang dan kalah. Bukan kebenaran. Dia akan wujud menang dan kalah. Setiap kali kita beradab, muka kita bincang, dia akan wujud menang dan kalah. Orang putih panggil apa? Winner and loser. Macam menang dan kalah. Yang menang akan sorak, yang kalah akan dendam. Muzakarah kita hasil dia macam tu. Tetapi Quran tidak. Orang yang ikut sunnah tidak. Yang ikut sunnah ni, Allah Ta'ala satukan hati mereka. Pasal itu dia katakan ittiba'us sunnah. Allah satukan hati mereka. Walaupun dia, pandangan dia tak diangkat, dia satu orang yang tunduk dengan kebenaran. Contoh yang paling besar, para sahabat. Boleh ada hati macam tu. Abu Bakar boleh kata, ayuhan nas inni qad wulitu walastu bi khairikum. Hampa pilih aku, sedangkan hampa tahu masih ada orang yang lebih baik daripada aku. Pasal apalah hampa pilih aku? Pada hari dia diangkat menjadi al-khalifatul awal ba'da Rasulullah. Dia ada sikap tu. Imam Syafi'i tegakkan sunnah. Apa perkataan dia? Perkataan dia, tak apa, lagi kita semayang. Imam Syafi'i tegakkan sunnah. Bila orang bid'ah datang berdebat dengan dia, dia kata, inni jadaltu. Aku berjidal dengan mereka. Aku berjidal dengan mereka. Ma jadaltu. Tidaklah aku jidal dengan mereka. Aku bertengkar dengan mereka. Tumbuk meja dengan mereka. Illa tamannaitu. Malaikat ada satu cita-cita dalam hati aku. Ayuzhirallahu al-haqqa ala lisanihi. Supaya Allah letak sunnah di atas lidah dia dan aku boleh ikut sunnah itu. Subhanallah.
Kita tak dapat kat orang lain. Kita tak dapat pada ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dia mendebat dengan orang, siap. Kau nak bagi rapat betul-betul, baru dia ada akal. Itu ahlul hawa. Pasal tu setiap kali ulama sebut ahlul bid'ah, ulama akan letak kalimah ni, ahlul hawa wal bid'ah. Pengikut hawa nafsu dan mereka cipta ibadat. Dia bukan nak mendidik orang. Dia bukan nak keluarkan daripada gelap kepada cahaya, bodoh kepada cerdik. Dia nak berjidal. Tapi Imam Syafi'i boleh kata, inni qad tamannaitu, aku bercita-cita, ayuzhirallahu al-haqqa ala lisanihi. Allah letak kebenaran sunnah pada lidah kawan tu supaya aku ikut dia. Aku ikut kebenaran itu. Tengok hati orang yang ikut sunnah Nabi. Maka akhirnya mereka dipanggil nasirus sunnah. Mereka lah penyelamat as-sunnah. Tengok di sini kita belajar kelebihan orang-orang yang duduk pada saf yang awal. Ikhwan, wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufuf wa hadhu bainal manakib wasuddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum. Dahsyat. Antum tengok macam mana Nabi ajak kita buat saf ni. Antum tengok. Wala tazaru furujatin lisyaitan. Wa man wasala saffan wasalahu Allah. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Hadis rawahu Abu Daud bi isnad sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, luruskan saf-safmu, rapatkan bahu-bahumu, tutuplah lubang-lubang saf-safmu, bersikap lunaklah terhadap saudara-saudaramu. Tengok, buat saf tu ada kalimah ni. Apa dia Nabi kata? Nabi kata, walinu bi aidi ikhwanikum. Linu. Kita mengaji tajwid ada mat lin. Lembutlah terhadap saudara kamu. Walinu bi aidi ikhwanikum. Kamu nak tarik dia ke? Kamu nak tolak pergi ke depan ke? Kamu nak rapat dengan dia ke? Bagi ada sopan santun, rahmah, tamah. Nabi kata apa lagi? Jangan kamu biarkan ada furjah syaitan. Ada lubang-lubang yang syaitan boleh masuk bila bau dengan bau tak rapat. Salah satu syaitan masuk, kita dengan bengih kawan sebelah kita, dengan muka yang masam, kita suruh dia rapat. Maka syaitan dah duduk dalam hati dia tak suka kat kita. Jangan bagi ada furujat syaitan. Lubang-lubang yang syaitan boleh tumpang. Nabi kata, barang siapa pertemukan saf, barang siapa sambung saf, maka Allah Ta'ala akan pertemukan dia. Barang siapa yang memutuskan saf, Allah Ta'ala akan memutuskan dia. Hadis ini hadis sahih, riwayat daripada Abu Daud. Tengok ikhwan, macam mana Nabi ajak kita buat saf. Nabi ajak kita orang Islam macam mana kita nak buat saf. Nombor satu, Nabi kata, aqimu as-sufuf. Luruskan saf, tegakkan saf, bagi lurus. Satu barisan yang panjang tu tak boleh bengkok. Kalau memang dia punya kiblat macam kita kan, memang dia miring sikit. Tapi jangan bagi nampak macam orang kata tali yang berbengkang-bengkok. Walaupun bau sama tapi nampak tak lurus. Lurus dalam keadaan kita, situasi kita. Luruskan, Nabi kata. Lepas tu Nabi kata, wahadhu bainal manakib. Bau kita bagi kena kawan. Dia ada naik apa nama bisui, bagi dia duduk sebelah dinding. Duduk sebelah dinding. Itu lain kes. Tapi hak biasa-biasa bagi kena. Nabi kata, wasuddul khalal. Nabi pesan kepada kita, tak mau ada ni bau tak kena. Nampak kan? Bila dia duduk tak kena tu nampak. Tak mau Nabi kata, wasuddul khalal. Tutup. Benda tu tutup. Tutup macam mana? Bau dia rapat lah.
Bila bau dia kena kita, tak nampaklah ruang-ruang tu semua. Jadi bila kita bangkit berdiri pun tak apa, kita bangkit bergerak sikit pasal kita nak bagi bau kita kena dia. Nabi suruh buat macam tu. Nabi kata, walinu biaidi ikhwanikum, lembutlah dengan saudara sebelah kamu. Salah satu lembut ni apa dia? Kita ada duduk rapat-rapat, bila kita nak duduk tahiyat, kita duduk-duduk terus pergi timpa atas kaki dia. Dengan badan lagu ni punya duduk dah, pergi timpa atas dia. Jangan Nabi kata. Jangan. Apa dia? Walinu biaidi ikhwanikum. Kamu kena lunak dengan dia. Lunak dari segi awal lagi, jaga saf dengan dia, tak cemuh dia, lemah lembut tarik dia masuk saf sampailah kita duduk tahiyat. Awal, akhir kita sujud, kita jangan buka kepak kita sampai dia jadi perosok. Jangan. Walinu li ikhwanikum. Sopan santun. Dalam semayang ada sopan santun. Tak ada benda ikhwan boleh ganti tempat sunnah dalam dunia ni, tak ada. Tak ada benda dalam dunia ni boleh ganti tempat sunnah. Inilah azimah, kemuliaan sunnah Nabi bawa ni sampai macam tu. Nabi kata, siapa yang buat benda ni semua, dia dianggap sempurnakan saf. Allah Ta'ala akan sambung hati-hati manusia. Siapa yang tak buat aku ajak ni, Allah Ta'ala akan potong hubungan mereka. Maka itu ada pada kita ikhwatul iman. Baik. Subhanallah. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq fa walladhi nafsi bi yadihi inni la ara syayatin tadkhulu min khalal as-saffi ka'annaha hadaf. Hadis sahih rawahu Abu Daud bi isnad ala syarti Muslim. Ini lagi satu hadis riwayat daripada Abi Daud. Nabi kata daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rapatkan saf-safmu, berdekat-dekatlah kamu, serta luruskanlah leher-lehermu. Jangan macam kena roci masuk mai. Jangan. Nak buat sah kan? Itu macamnya lentok. Maybe kawan mengantuk ke, apa ke. Kan orang dia buat sah, dia duduk tengok naik ke langit zaman-zaman hari tu. Tengok naik ke langit. Dia nak tengok daun apa pula gubung hari ni. Nabi kata jangan macam tu semua. Nabi kata wahadhu bil a'naq. Batang-batang leher kamu ni bagi elok. Terus duduk pandang ke sebelah sini, terus duduk pandang ke sebelah sini. Nak sembahyang kan, kiblat duduk depan, bagi wajah kita pergi depan. Jaga benda ni semua. Nabi kata. Nabi kata demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh Nabi kata aku melihat syaitan-syaitan itu masuk pada celah-celah saf seperti kambing yang hitam lagi kecil. Aku boleh nampak benda ni, Nabi kata. Aku boleh nampak benda ni. Baru ni kita baca hadis masalah makan. Masalah makan di ayat hitam. Apa Nabi kata? Nabi duduk tengok. Nabi duduk. Tiba-tiba mai satu sahabat. Dia mai, dia makan. Dia makan ni kira tak usah siapa kata apa dah. Dia makan. Dia makan. Nabi kata, last sekali tinggal satu luqmah, tinggal satu suap saja. Dia punya makan 4 mie kosong dah pinggan, tinggal satu suap saja. Bila sampai suap yang terakhir, dia pegang suap tu, habislah nasi dah. Baru dia teringat, dia tak kata bismillah. Depan Nabi tu. Kita belakang Nabi tu saya cakap lah. ni depan Nabi. Nabi tu ada dalam majlis ta'am tu. Last punya suap, dia baru teringat, dia tak kata bismillah. Maka terus dia buat Nabi ajak. Apa dia? Bismillahi awwaluhu wa akhirahu. Awwalahu wa akhirahu. Terus dia kata lagu tu. Bila dia kata lagu tu, dia suap. Fadhahikan Nabi. Nabi gelak. Nabi tengok dia, Nabi gelak. Sahabat kata, hang gelak siapa? Tadi hang muka tak apa cantik. Dia tengok dia makan. Lah hang gelak.
Nabi kata apa? Bila dia sedang dia tak baca bismillah, lepas tu dia kata pada suapnya akhir, aku tergelak sebab setan aku nampak dia muntah semua. Daripada mula setan makan dengan dia, setan muntah sampai setan tu surrender. Setan tu kata apa punya leceh, hampir kata bismillah. Tak, kalau kenyang dah aku. Nabi kata aku tengok tu aku gelak. Subhanallah. Ini mukjizat. Nabi tengok. Dan dalam hadis Muslim Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang masuk dalam rumah, dia masuk dalam rumah, lam yuzkarillah, dia tak sebut nama Allah. Lepas tu dia pergi makan. Setan kata apa? Setan kata adraktumul mabit wal asya. Setan kata kita dah jumpa hotel dan kita dapat dinner sekali malam ni. Hotel pun dapat, dinner free dia pun bagi kat kita. Tapi Nabi kata bila satu orang masuk dalam rumah, dia masuk dalam rumah, dia baca bismillah, dia ingat nama Allah. Buka pintu, bismillah. Assalamualaikum. Itu sebut nama Allah. Terus dia pergi ke tempat makan, dia makan dan dia sebut nama Allah. Setan kata apa? Setan kata la mabita lakum wala asya. Kita tak ada hotel, kita tak ada makan malam. Nabi bagi tahu benda ni pasal Allah bagi mukjizat kat dia. Kita punya duk lari daripada setan ni, Allah Maha mengetahui. Tiba-tiba dalam kita buat sah, setan mai. Macam mana setan boleh mai? Macam tadi Nabi kata, bila sah kita tak rapat, bila bau kita sama kita tak kena. Nabi kata bila kita duduk dalam sah dalam keadaan tak elok, maka Nabi kita bagi peluang kepada syaitan untuk main seperti anak kambing hitam duk main. Subhanallah. Jadi bila orang tu semayang, ada orang dia semayang, dia baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Kita tanya pasal apa? Nak bagi hilang wah-wah syaitan. Dengan qul a'udzu birabbin nas, syaitan tak lari. Syaitan tak boleh masuk dalam semayang dengan saf yang sempurna. Tak payah baca qul a'udzu birabbin nas. Jaga apa? Jaga saf saja. Orang yang bertanggungjawab jaga saf ni siapa dia? Imam. Imam. Tak salah dia tengok. Sahabat jaga saf, tengok. Habis tak ada kita perhati bawah. Jangan perhati perut, memang takkan sama punya perut. Kena perhati bawah. Tengok bawah. Kita boleh tengok kaki. Saf nombor 2, boleh perhati saf pertama. Boleh takbir. Allahu Akbar. Ada apa? Khusyuk yang cantik. Hati yang sangat. Kita kata hati kita ni alif baina qulubina. Alif baina qulubina. Allah Ta'ala dia bagi hati kita masuk cantik, lembut, mudah berkira. Itu ada pada jaga saf. Cara Nabi. Bukan cara bid'ah, cara Nabi. Tengok hikmah sunnah tu ikhwan. Artinya di sini kita boleh kata dengan berani, kita berani kata, siapa-siapa buat satu ibadat tak ikut Nabi, ibadat itu tidak bawa rahmat. Takkan bawa rahmat. Saf saja, sikit aja hal saf, rahmat dia subhanallah cukup besar, cukup besar. Baik, lagi satu hadis wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atimmu safal muqaddam summa alladhi yalihi fama kana min naqsin falyakun fi safil muakhar. Rawahu Abu Daud bi isnad hasan. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakan saf terdepan, kemudian saf yang berada di belakang. Jika ada yang tidak penuh, maka hendaklah pada saf yang paling belakang. Nabi kata jaga saf, atimmu saf al-muqaddam, saf yang tak mula sekali bagi sempurna. Kalau nak jadi sikit-sikit punya compang-camping, biar saf nombor 3, nombor 4, nombor 5. Yang tu mungkin akan jadi. Pasal apa? Pemerhatian tak boleh buat lah. Tapi saf depan ni, jangan buat macam tu. Jangan buat lagu tu. Saf depan, saf yang imam tengok dengan mata, nampak dan dia rasa saf tu dekat dengan dia. Bagi perhatian, tegur, ajak.
Maka saf belakang, memang kita sembahyang jemaat saf belakang sekali 5 orang kosong, dia pergi buat saf nombor 6 pula. Budak-budak punya cerita, tengah sembahyang dia lari rompong jadi. Yang tu memang akan jadi, tapi jangan jadi pada saf yang mula. Ada masjid saya pergi sembahyang khutbah jemaat 2, depan satu belakang satu. Depan khatib baca, belakang budak-budak baca. Dia baca lah panjang, tak tahu nak cakap. Dia lambung kepiah naik, lepas tu dia lari-lari, dia angkat handbrake depan kita. Tak dengar khatib kata apa, duk tengok khutbah dia. Kalau belakang jadi lagu tu memang ma'ruf lah, tapi yang depan tu tak sepatutnya jadi macam tu. Ini lagi satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf, rawahu Abu Daud bi isnad ala syarti Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberi rahmat dan malaikat memohonkannya kepada orang-orang yang berada pada saf sebelah kanan. Pada saf sebelah kanan. Allah dan malaikat berselawat pada orang yang ada pada saf kanan. Siapa duduk saf sebelah kanan, dia duduk kawasan yang afdal. Siapa duduk sebelah kanan, dia duduk pada saf yang afdal. Mungkin hadis ni lah orang baca, orang kata rapat ke sebelah kanan. Imam, kita duduk belakang imam, jadi hak mai semua kena bagi penuh belah kanan. Bila penuh belah kanan, kiri kosong. Pasal apa? Allah dan malaikat bagi selawat kepada orang duduk sebelah kanan. Betul. Tetapi hadis itu kita kena baca pula hadis yang akhir sekali itu. Hadis yang akhir sekali itu. Itu hadis daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, tempatkanlah imam itu tepat di tengah-tengah dan tutuplah sela-sela saf. Rompong-rompong saf tu tutup, letak imam bagi tengah. Hadis ni, hadis yang akhir kita baca ni, para ulama hadis kata dia dhaif. Dia dhaif. Sebab dalam sanad dia ini ada seorang yang bernama Yahya bin Bashir bin Khalad. Dia ni seorang yang didhaifkan oleh para ulama. Tetapi mafhum hadis ni disokong oleh hadis Ibnu Umar yang sahih. Maka dengan itu hadis Abi Daud ni menjadi syawahid kepada hadis yang sahih. Bahawa bila kita mai, kita letak imam di belakang. Lepas tu imam duduk belakang pula. Imam duduk depan, kita duduk belakang imam. Lepas tu jemaah yang mai ni, kedudukan dia masuk, dia keluar, dia bagi imam duduk tengah-tengah. Nabi kata, wasitul imam. Bagi imam tu duduk tengah. Bila kita semayang, orang mai, orang nampak imam duduk tengah. Kawan ni duduk belakang imam, kawan ni duduk belah kanan, kawan ni duduk belah kiri, kawan ni kanan, kawan ni kiri, kawan ni kanan, kawan ni kiri, imam akan jadi duduk di tengah-tengah. Nabi kata tengahkan kedudukan imam itu. Tetapi ini pula hadis tadi ni kita kata Allah dan malaikat berselawat pada orang yang letak saf sebelah kanan. Satu, kata para ulama, memang maksud dia kanan. Memang kanan. Beri keutamaan kanan. Satu orang, dua orang lebih sebelah kanan. Belah kiri nampak macam kosong sikit. Cuma satu orang, dua orang je lebih. Sampai taklah nampak macam saf tu sengit. Masih ada fadilat belah kanan. Masih ada fadilat belah kanan. Tetapi meletakkan imam di tengah-tengah, itu paling afdal dalam bentuk kedudukan saf itu. Baik. Wa 'anil Barra radhiyallahu anhu qala kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna min yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi fasami'tuhu yaqul rabbi qini 'adzabak yawma tab'atsu aw tajma'u 'ibadak. Rawahu Muslim. Bara' bin Azib kata, bila kami salat di belakang Nabi, kami suka
pada sebelah kanan. Kerana Nabi menatap kami dengan wajahnya. Hingga kami akan dengar Nabi baca doa, Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadak. Ya Allah, hindarkanlah aku dari siksamu pada hari kau bangkitkan atau pada hari kau kumpulkan hamba-hambamu. Hadis Imam Muslim. Bara' bin Azib kata, kami suka duduk belah kanan. Pasal apa? Bila Nabi bagi salam, kami orang mula tengok muka dia. Kami orang mula tengok muka dia. Dan Nabi kan, lepas bagi salam, kadang-kadang dia duduk belah kanan, kadang-kadang dia terus dada dia menghadap makmum, kadang-kadang dia pusing belah kiri. Ikut dia. Tapi kami suka belah kanan. Pasal kebanyakan dia Nabi suka pusing. Assalamualaikum warahmatullahi belah kanan. Dia pusing sikit badan belah kanan. Kami orang belah kanan tengok muka dia dulu sebelum orang kiri tengok. Yang tu yang kami syok. Kita nak syok lagu mana tu imam kita geram dah. Kan? Kita duduk soal belakang kali kita tak payah tengok muka. Pada muka aku. Tengok sahabat dia macam tu. Antum boleh nampak tak macam mana hati tu. Hati sahabat tu dengan Nabi boleh jadi macam tu. Pasal apa? Soft sembahyang. Soft sembahyang. Oh, Masya Allah. Pasal itu saya katakan agak tidak keterlaluan. Orang yang paling bodoh adalah orang beribadat meninggalkan petunjuk sunnah. Rasanya statement lagu tu tak apa kot setelah bubarnya parlimen. Tak ada apa-apa. Dia tak boleh bagi sorak saman pasal no government. Kan kita incas bawa duli tuanku dengan kita punya ami lah. Itu saja. Sebab apa? Ikhwatul iman. Kita jumpa dalam satu hadis ikhwatul iman. Nabi SAW sebut kepada kita, hadis ini adalah hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Imam Darimi dan Ibn Hibban. Kata para ulama hadis, status hadis ni adalah sahih. Hadis ni daripada siapa ikhwan? Daripada seorang sahabat Nabi, nama dia Jabir bin Abdullah. Dia menyaksikan satu dialog di antara Nabi dengan satu orang sahabat lain, nama dia Ka'ab bin Ujrah. Ada satu sahabat, satu pemimpin satu kabilah, nama dia Ka'ab bin Ujrah. Dia ni orang pemimpin. Bila dia nak jadi pemimpin kaum dia, Nabi kata kepada Ka'ab bin Ujrah. Nabi kata apa ikhwan? Saya kata tadi, manusia bila dia tak mau ibadat dengan cara Nabi, dia tinggal petunjuk Nabi, dia orang yang paling bodoh. Itu kita kata, kita ambil daripada hadis ni. Nabi kata pada Ka'ab bin Ujrah, pasal dia adalah pemimpin bagi satu suku kaum. Nabi kata, ya Ka'ab, wahai Ka'ab bin Ujrah, a'adzakallah min imarati su'. Aku, wahai Ka'ab bin Ujrah, minta kepada Allah supaya kita ni dilindung oleh Allah daripada melihat imaratus su', pemimpin yang bodoh. Dahsyat bahasa Nabi ikhwan. Pemimpin yang bodoh. Pasal itu hadis ni kita simpan lepas pembubaran parlimen baru kita baca. Dia simpan hadis ni bagi melak. Nabi sebut, a'adzakallah min imaratis su', min imaratis sufaha. Aku minta Allah lindung kita ni daripada jumpa pemimpin yang sufaha. Sufaha kan bodoh. Imarah kan kepimpinan yang bodoh. Bukan nisbah bodoh pada orang tu, tapi nisbah bodoh pada cara dia. Sebab dia mungkin cerdik, ada apa-apa akademik. Tapi Nabi kata, imarah tersuk, kepimpinan dia itu melambangkan bodoh. Nabi berhak kata, kita tak berhak kata orang bodoh. Nabi berhak kata. Jadi Ka'ab tanya pada Nabi, wa mazaka ya Rasulullah? Wa ma imaratu su'? Apa ni? Macam mana Rasulullah boleh kata satu orang tu jadi pemimpin, dia bodoh? Bodoh ni sapu sampah di bawah tu. Dalam senarai buat kerja, nombor satu sekali takkan kita bagi yang bodoh. Tiba-tiba Rasulullah kata, imarah itu, pemimpin itu, kepimpinan dia itu bodoh. Nabi kata, umara. Pemimpin Nabi kata, sayakunu min ba'di.
akan datang selepas daripada aku. La yaqtaduna bihadi, dia tak pakai pun petunjuk aku. Wala yastannuna bisunnati, dia tak pakai pun sunnah aku. Dia bodoh, Nabi kata. Subhanallah. Kan kita baca ayat Quran kan, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ni ada dua bacaan. Satu, ulil amri dengan makna inilah pemimpinlah, amir. Tapi lagi satu, ulil amri dengan makna siapa dia? Ulama. Ulama pun ulul amri dalam bidang dia. Umara pun ulul amri dalam kekuasaan dia. Tapi dua-dua mereka ni boleh jadi bodoh. Boleh jadi ulama bodoh, boleh jadi ulil amri bodoh. Yang mana? Yang mereka ini la yaqtaduna bihadi, dia tak pakai petunjuk aku. Wala yastannuna bisunnati, dia tak pakai sunnah aku. Maka akan jadi satu keadaan. Apa dia? Faman saddaqahum bikazibihim a'anahum ala zulmihim. Nabi kata, siapa yang membenarkan pembohongan mereka, siapa yang membenarkan pembohongan mereka ini, orang tak ikut Nabi, tak ikut sunnah Nabi, Nabi kata dia tipu, dia akan tipu. Siapa yang membenarkan pembohongan mereka, mungkin dia akan ditolong, Nabi kata. Tapi ingat, faulaika laisu minni, dia bukan daripada aku, walaupun dia ditolong oleh imaratus su' tadi. Dia bukan daripada aku. Wala yaridu 'alal haudi, jangan harap aku nak bagi dia minum air kolam aku, Nabi kata. Wa man lam yusaddiqhum bikazibihim, siapa yang menolak pembohongan mereka. Imarah ini tidak ikut sunnah Nabi, tak ikut petunjuk. Kita kata dia tak ikut, bermakna kita dustakan pembohongan dia, kita tak benarkan bohong dia. Walam yu'inhum ala zulmihim, mungkin dia tidak akan ditolong. Pemimpin besar-besar kita kata dia bodoh, dia nak tolong kita, dia tak tolong. Kita tak terselamat daripada zalim dia. Kita mungkin kena, tapi Nabi kata ingat, faulaika minni, orang itu daripada aku. Apa akan jadi? Wa ana minhum, aku daripada mereka. Wa sayaridu 'alal haudi, aku tunggu dia nak bagi minum air kolam aku. Subhanallah. Hadis ini hadis Imam Ahmad. Hadis ini riwayat daripada Imam Darimi, daripada Ibn Hibban. Kata Imam Ahmad, hadis ini adalah hadis yang sahih tentang bodohnya orang tinggal sunnah Nabi. Bodohnya orang tinggal sunnah Nabi. Kita nak kata apa? Tak tahulah kan. Itu kita baca sajalah hadis itu. Saja kita peruntukkan hadis itu. Ikhwatul iman, saya bawa satu buku asin. Saya nak baca sedikit masalah saf sembahyang. Saf sembahyang, sikit. Iaitu yang pertama, saya nak bawa perkataan Imam An-Nawawi yang saya sebutkan tadi. Imam Nawawi menyebut dalam kitab dia Al-Majmu'. Apa dia kata? Dia kata jika orang baru ni dia masuk sah dah penuh dah. Dia masuk sah dah penuh dah. Saf pertama penuh, saf kedua penuh. Kira-kira dia seoranglah kena duduk di belakang. Kata Imam Nawawi, maka kalau sekiranya dia mendapati ada sikit celah yang dia boleh, kita kata randuk lebih, maka Nawawi kata dia mesti mau pergi randuk. Kenapa? Bila ada satu celah sahaja, Nawawi memakai kalimah apa dia? Saf itu telah wujud kelalaian. Maka dia tak boleh buat saf seorang-seorang di belakang. Dia kena memenuhi rongga yang kosong tu. Tapi saya punya ingat kena tengok sahih badan lah. Saya punya ingat lah, kena tengok sahih badan. Sahih badan dia lagu mana? Kan kalau mai pinggang dia 18, 24 tak apa. Kan kalau mai pinggang dia yang ukur pinggang tu pun habis rule dia. Jadi dia jangan buat pasal lah. Dia jangan buat pasal. Maka orang lagu ni dia boleh duduk seorang-seorang di belakang. Tapi bila dia duduk seorang-seorang di belakang, ada 3 pandangan para ulama. Ada 3 pandangan para ulama. Jadi yang saya nak bagi tahu mula sekali, An-Nawawi dia suruh kita cari juga ruang
Jangan duduk seorang-seorang. Cari. Kalau boleh rapat, saya tak tahulah, mungkin orang kita ni, orang Melayu kita ni, dia dengan saf ni, dia benda baru. Dia semayang, tapi dia baru nak teroka ilmu saf. Dia baru nak teroka. Dia tahu. Tapi dia boleh sebut saf kepimpinan, semua dia boleh sebut. Tapi saf sembahyang tu dia. Lepas itu sampai kita pergi ke Mekah, pergi Madinah, orang Melayu kan, aku rimah lah, mem jelik tengah aku. Dia kata macam tu. Bila tu imam bila kata qad qamati salah, orang masuk culah. Dia kata orang nak angkat takbir pun tak boleh. Tuan Arab ni mengaji pun tak, kacau orang sembahyang. Dia satu teroka baru tentang saf. Nawawi kata kalau ada kosong dia kena masuk, sebab Nabi kata sawu sufufakum. Nabi kata apa? Sawu sufufakum, luruskan saf. Fa inna taswiyata sufuf min iqamati salah. Kerana bagi saf tu tak ada kosong, bagi saf tu bau kena bau, lurus belakang dia, ini termasuk daripada mendirikan sembahyang. Jadi orang kalau sah dia tak sempurna, dia dianggap sembahyang dia tidak sempurna. Jadi orang duk tanya kan, ustaz nak khusyuk macam mana nak khusyuk? Kita pun bagi tip 17 khusyuk sembahyang. Dalam 17 tu sah tak masuk. Sah tak masuk. Apa dia? Jangan makan mi kuning Cina, jangan makan tokuang Cina. Kalau nak isap okok pun beli kedai Melayu, jangan beli kedai Cina. Baru okok Melayu. Macam tu punya petua punya duk bagi. Sah tak masuk. Rupanya petua tu menyeleweng daripada sunnah. Orang Islam jangan makan benda haram, sumber makanan jangan datang daripada benda haram. Itu saja. Siapa buat, bangsa apa buat, kita boleh tabuh. Yang tu kita tak kira. Pasal apa? Kita kata halal. Quran kata halalan tayyiban. Halal dan dia baik. Tak langgar hukum syarak, kita makan. Ahlu kita sembelih ayam pun kita boleh makan. Telur tak basuh pun, ada nampak ni, pun kita boleh kedarah telur tu. Kan? Dia bertanya, telur basuh ni macam mana? Jadi doktor jawab, apa masalah telur tu? Kan? Tuhan bukan suruh basuh telur tu, telur lain. Telur lain tu kena basuh. Telur tu tidak ditaklifkan basuh. Doktor jawab, bukan saya jawab. Saya replay balik je dia jawab tu di masjid Kepala Batas. Kalau ingat balik kuliah dia tu. Jadi sah sembahyang ni boleh buat kita khusyuk sembahyang. 1, 2. Yang kedua ni apa dia ikhwan? Saya nak ambil perkataan para ulama tentang kita sembahyang tiba-tiba tengah-tengah tu disekat tiang. Sekat tiang. Kan? Menyebabkan putih. Apa pandangan para ulama? Saya baca sikit ikhwan apa yang para ulama sebut dan saya sebut sikit perbahasan mereka. 1. Diriwayatkan daripada Abdul Hamid bin Mahmud. Dia kata, ini semua nama kita tak biasa dengar, mereka ni adalah ulama-ulama fiqh besar. Kita biasa dengar Syafi'i, Nawawi, kalau mengaji pondok Ibnu Hajar, Ibnu Ruslan, Syekh Ramli. Syekh Aziz dengan Syekh Sudin tak pernah dengar. Kita tak dengar. Dekat Syekh Ramli je. Kira Tuhfah ni Syekh Ramli punya. Ibn Ruslan. Mereka nanti duduk berkelai-berkelai, habis tinggi mai duduk Fatani. Bila sebut nama-nama macam ni, Abdul Hamid bin Mahmud. Tengok Pak Hamid. Kan nampak Tak. Ni semua tokoh besar-besar. Dia kata, Abdul Hamid bin Mahmud dia kata, aku sembahyang bersama Anas bin Malik pada hari Jumaat. Dia ni ulama tabi'in sembahyang dengan Anas bin Malik hari Jumaat. Ketika kami mendapati tiang-tiang, kami pun maju ataupun mundur. Bila kami tengok tiang ada, kami pergi ke depan. Buat sah tu pergi bagi depan. Ada sebahagian turun ke belakang. Kira bila sebahagian masjid dulu memang tiang banyak. Jadi bila turun ke belakang, antara satu sah dengan sah kedua dia akan jadi jarak panjang. Pasal apa? Tak mau bagi tiang tu punya kacau kan? Baik. Anas kata,
Kami menjauhi ini pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata zaman Nabi pun masjid ada tiang. Kami pun tak buat saf di tengah-tengah kawasan tiang. Kata pengarang kitab ni, hadis ini memiliki penguat daripada hadis Muawiyah bin Murrah. Daripada ayah dia berkata, kami dilarang buat saf di antara tiang-tiang pada masa Nabi dan kami benar-benar menjauhinya. Jadi ada sikit perbahasan kata para ulama, elok akan saf pertama, saf kedua daripada tiang tadi ni. Tetapi bukan dengan hukum haram. Para ulama baca dengan hukum karahah, makruh. Makruh. Sebab apa? Bila kita duduk sebelah tiang, bau kita kena tiang lah. Bau kita ni Nabi kata mau kena kawan kita. Mau kena kawan kita. Tapi kalau sah tu memang ujung-ujung macam kita kan. Kalau kita pergi pecah yang ni, habis ni. Ni kalau kita pergi buang dia, buang buah pinggang lah. Ni dia punya bim. Tak boleh buang dia. Dengan masalah, dengan dia pula tak duduk pada sah yang pertama. Yang ni tak masuk dalam perbahasan dia. Sah nombor 1, sah nombor 2, jangan buat. Tapi kalau kondisi itu yang menjadi pasal, kondisi, kalau tak nak sembahyang lagu mana? Tapi ada mazhab-mazhab lain, kalau sah tu panjang, tapi yang ni menghalang. Dia tak mau kita duduk situ, dia terus kita duduk di belakang. Jadi sah pertama akan habis tang situ. Sedangkan tepi tu kita boleh sambung, dia tak mau. Sambung mesti di belakang. Habiskan dia di situ. Di situ biar kosong terus. Jangan nak buat sah apa. Ini ada satu pandangan asing. Tapi kata para ulama, Anas kata kami zaman Nabi, kami suka menjauhi tiang itu menjadi, kita bukan tiang, member duduk tengah-tengah. Saja api letak atas situ. Saja api letak atas situ. Kalau kita baca khutbah buat satu bim ke apa ke dalam masjid kan, orang tak panggil member orang tu. Orang kata dakwah mana baca khutbah duduk atas tu. Beli katung yang keras boleh tolak dengan roda kan. Meletak. Saat ni boleh tolak balik. Baca khutbah lagu tu dia kata dakwah mana dunia dah maju, duk kepala otak mundak. Dia ambil member Aceh itu letak tengah-tengah, padan muka putih terus. Bila padan muka tu puas hati, putih terus padan muka. Ini ada kata ulama. Oleh kerana itu, ni kata pengarang kitab ni, makruh hukumnya bagi para makmum membuat saf di antara tiang-tiang. Kerana tiang itu dapat memutus saf mereka. Jika sah tu pendek, sejarak antara dua tiang, maka tidak makruh kerana tiang tersebut tidak memutuskan saf. Namun ini juga dimakruhkan oleh Ibnu Mas'ud dan ulama besar An-Nakhai serta Ibnu Munzir. Ibnu Munzir meriwayatkan daripada Huzaifah dan Ibnu Abbas, sementara Ibnu Sirin, Imam Malik, Ashabul Ra'yi membolehkannya. Mereka beralasan kerana tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak diragukan lagi bahawa hadis Anas adalah hadis yang marfu', dikuatkan lagi dengan hadis Qurrah bin Qais. Ada ulama membenarkan. Sebab apa dia benarkan? Sebab situasi dan kondisi. Terpaksa tiang-tiang yang tak boleh diubah, nak buat macam mana? Ini satu pandangan. Di antaranya pandangan siapa? Pandangan yang diriwayatkan daripada Ibnu Sirin, daripada Imam Malik dan Ashabul Ra'yi. Sebab dia kata tidak ada satu dalil yang khusus yang kita jumpa melarang. Cuma sahabat mengelak benda tu saja. Itu belum cukup dalil untuk menunjukkan larangan yang mutlak. Tapi Anas kata hadis Anas itu adalah hadis yang marfu', hadis yang sahih, boleh jadi hujah kepada pengelakan buat saf di kawasan tiang-tiang itu. Adapun imam dan orang yang sembahyang sendiri tidak dimakruhkan salat di antara dua tiang kerana alasan tersebut. Tok imam tak apalah. Tok imam pergi duduk belakang tiang pun tak apa. Tok imam duduk luar masjid pun tak apa. Jemaah duduk dalam masjid. Tak apa, boleh. Boleh. Macam kita kan. Kita boleh buat. Kita dah dapat dah green light. Boleh buat saf di atas.
Dengan syarat apa dia? Orang atas dapat dengar suara rokok yang tidak dengar. Maka kita ada mikrofon lah. Kita ada tangga. Kita tak payah tebuk satu tangga tepi ni dah. Kalau ikut pekah lama-lama kan, satu lubang kena tebuk atas tu, satu tangga kena buat atas ni. Itu satu jenis pekah yang tak tahu mai ikut mana. Pekah nenek kebayan. Tak tahu mai ikut mana jadi pekah. Yang ada dalam hadis tak jadi pekah. Yang ada dalam hadis tak jadi pekah. Yang tak ada dalam hadis jadi pekah. Ini satu keajaiban dalam dunia. Jadi tu imam, siapa-siapa nak sembahyang seorang, kawan duduk sebelah ni, ini tidak dibahas. Yang dibahas satu jemaah yang besar. Elakkan dia kata. Dia kata hal ini dikuatkan lagi oleh hadis Ibnu Umar. Dia berkata Rasulullah masuk ke Baitullah bersama Usamah bin Zaid, Osman bin Talhah dan Bilal. Beliau lama berada dalam Kaabah. Kemudian beliau keluar. Aku adalah orang yang pertama masuk sesudah beliau. Lalu aku tanya pada Bilal, di manakah Nabi sembahyang? Bilal jawab, di antara dua tiang yang di depan. Cerita dia, Nabi pernah masuk dalam Baitullah sembahyang. Dan Nabi sembahyang di antara dua tiang. Ini satu dalil yang para ulama ambil. Nabi pernah sembahyang di antara dua tiang. Menunjukkan tidak ada larangan apa-apa. Tetapi kalau kita bentuk satu jemaah besar, kalau dapat kita elakkan, kita elakkan. Kalau kondisi building dia, bangunan dia, dewan dia, masjid dia dah memang macam tu, maka kita terimalah keadaan yang ada itu. Selesai bab tu. Saya ingat boleh nampak bab tu nah. Okey, saya bawa bab yang ketiga, iaitu tentang kita mai sembahyang kita sorang-sorang. Sah dah penuh. Macam mana kita nak buat? Saya ambil ringkaskan tiga pandangan para ulama. Satu, ini mazhab Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Nakhai, Ibnu Abi Shaybah dan Ibnu Munzir. Ini saya ulang lagi. Ini mazhab Ahmad, mazhab Ishaq, mazhab An-Nakhai, Ibnu Abi Shaybah dan Ibnu Munzir. Depa 5 orang ni kata, kalau kita masuk, kita seorang aja. Duduk di belakang. Kita semayang, kita takbir, maka semayang kita tidak sah. Tak boleh. Habis kalau kita nak takbir, seorang daripada yang duduk saf itu kena keluar. Menjadi teman kita. Kita tak boleh takbir seorang-seorang. Kita carilah celah macam Nawawi kata tadi, kita perosok diri kita, ataupun pilihan yang kedua, kita duduk di belakang, satu orang keluar. Satu orang kita tarik. Kita boleh takbir kuat sikit, Allahu Akbar. Kalau dia faham lah. Kalau dia tak faham, maisat lah. Maisat. Kalau dia duduk sebelah kita, dia. Dan bila saf itu ada kosong, maka mesti rapatkan saf itu. Mesti rapatkan. Paling afdal daripada kanan masuk, daripada kiri masuk kanan. Pasal Nabi suka imbangkan belah kanan. Masuk. Tak boleh, jadikan imam di tengah-tengah. Bila dia tengok kosong, rapat. Ini satu. Pasal apa dia kata lagu tu? Pasal kata Imam Ahmad, kerana Ali bin Syaiban, dia kata, kami keluar hingga kami datang jumpa Nabi. Lalu kami bai'ah dengan Nabi dan sembahyang di belakang Nabi. Kemudian kami salat di belakangnya pada sembahyang yang lain. Ketika habis sembahyang, Nabi melihat satu orang salat di belakang saf bersendirian. Maka Nabi SAW jumpa dia. Ketika dia hendak pergi, Nabi kata, ulang sembahyang kamu, kerana tidak ada sembahyang bagi orang yang sembahyang seorang di belakang saf. Hadis ini Imam Ahmad pegang. Hadis ini di sisi Imam Ahmad adalah hadis yang sahih. Dan dia buat 2-3 dalil lain. Saya hanya kutip-kutip lagu tu aja. Maknanya di sisi Imam Ahmad tak mau sembahyang seorang. Dengan makna saf itu tak boleh ada satu orang. Satu orang ni boleh ada dalam kes apa? Satu makmum, satu imam lah. Yang tu lain lah. Yang tu lain. Tapi hak banyak-banyak ni, kawan tak mau duduk. Ini satu mazhab. Baik, mazhab pandangan ulama yang kedua, iaitu mazhab Abu Hanifah,
mazhab Imam Malik, mazhab Al-Auza'i dan mazhab kita mazhab Asy-Syafi'i. Depa tiga orang ni kata apa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Syafi'i, depa kata sembahyang kawan tu sah walaupun dia seorang-seorang. Sembahyang dia sah. Dia duduk belakang, dia tak ikut siapa dan dia tak masuk. Takbir aja Allahu Akbar, dia duduk seorang-seorang, sembahyang dia sah. Pasal apa sembahyang dia sah? Imam Syafi'i dan ulama-ulama ni semua dia buat mai satu hadis. Satu hadis riwayat daripada Imam Bukhari, Nabi bersabda, cerita daripada hadis Abi Bakrah. Abi Bakrah dia kata dia mai kat Nabi pada masa Nabi sedang rokok. Maka dia pun rokok. Dia masuk masjid, Nabi duduk dalam saf dengan sahabat semua. Nabi rokok. Dia masuk pintu, dia rokok. Dia rokok tu tak sampai dalam saf. Nabi Allahu Akbar sana rokok, dia duduk tang pintu. Jauh lagi nak jalan, dia rokok siap-siap. Dia rokok sebelum masuk saf. Lepas tu dia cerita benda tu kat Nabi. Dia kata tadi aku buat perangai lagu ni. Pasal apa? Nak dapat satu rakaat tu. Terus Nabi bersabda dalam hadis Imam Bukhari, Nabi kata zadakallahu hirsan wala ta'ud. Nabi kata semoga Allah bagi pahala di atas kesungguhan hang tu. Tapi Nabi kata la ta'ud, lain kali jangan buat dah perangai lagu ni. Nabi kata ya. Dahsyat bahasa Nabi tu. Bahasa Nabi. Nabi boleh apa bahasa hari ni kata? Dia punya semangat nak jaga semayang awal waktu tu Nabi. Dia tak ada kalau kita mama bengong mengaji tak macam-macam lah dia nak keluar ni macam-macam lah. Tak, Nabi boleh kata zadakallahu hirsan. Semoga Allah tambah ganjaran dia di atas hirsan, semangat sungguh hang ni. Wala ta'ud. Lain kali wala ta'ud, lain kali jangan ulang. Jangan ulang dah lain kali. Maka Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Al-Auza'i, Imam Malik ambil hadis ni. Dia seorang-seorang rokok di belakang tak masuk saf. Pun boleh, takkanlah seorang-seorang dalam saf tak boleh. Baik. Kata Imam Syafi'i, Abu Bakrah, ni dalil Imam Syafi'i, Abu Bakrah telah melakukan sebahagian sembahyang di belakang saf. Wahai tak masuk saf lagi pun, dia dah rokok dah. Dan dia tidak diperintah untuk mengulang sembahyangnya. Hanya saja Nabi kata, jangan buat perangai lagu tu dah. Menunjukkan sembahyang dia sah. Kalau tak boleh total, Nabi akan habaq kat dia sembahyang lain. Macam hadis Imam Ahmad pegang tadi. Maka ini menunjukkan hadis Imam Ahmad itu kata Imam Syafi'i dalam kes lain. Hadis ni kes lain. Menunjukkan satu orang boleh duduk di belakang saf seorang-seorang. Tetapi tindakan itu adalah makruh dia kata. Tapi tak boleh kata sembahyang dia tak sah. Panjang huraian dia. Saya ambil poin-poin dia saja. Yang ketiga ni agak terperinci. Ini perkataan siapa? Yang terperinci panjang ni adalah perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, perkataan Hasanul Basri. Depa ni ada sikit. Dia kata apa? Jika dia sembahyang sendiri di belakang saf kerana uzur, maka sembahyang dia sah. Dia dengan penat dia, dengan dia orang tua, kan? Duduk belakang, dia sanggup mai. Macam tadi Nabi puji kawan tu, sanggup mai. Duduk penat, ambil masa. Nak suruh dia pergi selip memang bukanlah. Tak kenal dengan dia. Nak suruh dia panggil kawan tu turun, dia pun tak mengaji hukum hakam tu. Keuzuran itu ada pada dia. Dia pandai semua kata apa? Sembahyang dia sah. Jika dia buat macam tu, saja-saja nak duduk seorang-seorang, maka sembahyang dia tak sah. Ada ruang masuk. Dia duduk fikir apa dia? Sempit lah.
Tak selesa. Dengan dia duduk tengok siapa pula duduk sebelah tu. Allah, dia ni pula duduk sebelah ni, aku nak pergi duduk sebelah dia. Dia tak mau. Ini semua alasan yang syarak tak pakai. Maka dia semayang juga seorang-seorang. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Taimiyah kata apa? Hasanul Basri kata apa? Dia dianggap tidak berjemaah dan dia bukan daripada jemaah tu. Dan kalau dia niat berjemaah, sedangkan dia seorang-seorang, imam rokok, dia tak boleh rokok. Dia kena habiskan Fatihah dia. Dia dianggap sembahyang seorang. Ini pandangan mereka. Ini lebih kuat. Pandangan yang macam ni lebih ditekan oleh siapa? Oleh Hasanul Basri. Hasanul Basri tekan macam ni kuat-kuat. Dan juga pendapat ulama Hanafiyah. Dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid dia Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim dan guru dia Ibnu Taimiyah, dia bincang sikit, dia kata sesungguhnya, dia kata orang ni dia mes semayang macam ni. Dia mes semayang dengan niat nak semayang. Lepas tu pula nak masuk ruang pun dah tak boleh dah. Nabi boleh puji kawan tadi. Nabi kata apa? Bagus semangat hang. Cuma lain kali jangan buat dah. Kita kata lagu tu lah. Kita bagi salam, tengok dia seorang-seorang duduk di belakang. Pertama sekali kita kena puji dia macam Nabi puji. Bagus. Tapi kita kata lain kali hang mai bagi dapat, jangan duduk seorang-seorang. Kata macam tu juga. Nabi tak suruh dia ulang, maka kita pun jangan kata sembahyang dia batal. Kata macam Nabi kata. Bermakna dia boleh duduk seorang-seorang, tapi kita kata kat dia, lain kali jangan dah ulang benda ni. Dia main awal sikit. Depa ni rasanya lebih berhikmah, dia cakap. Lebih menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan kitab ni dia bagi satu pandangan dia. Pandangan dia apa? Tuan kitab ni dihimpun tiga-tiga pendapat ni, dia bagi satu pandangan dia. Dia kata ala kulli halnya, sembahyang seorang-seorang di belakang, sembahyang seorang-seorang di belakang, dikala boleh masuk sah, tak mau masuk, maka orang ini khilafus sunnah. Dia tak buat bid'ah, dia khilafus sunnah, dia nanti kena satu fitnah daripada Allah. Tapi kalau memang ruang nak masuk dah tak ada, maka sembahyang dia sah. Maka terserahlah kepada Tuhan. Yang 27 tu Tuhan nak kira macam mana kat dia, kita tak masuk campur. Ini urusan dia dengan Tuhan. Cuma sunat kita kata kat dia apa dia? La ta'ud. Kita kata macam Nabi kata tadi, apa dia? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Bagus semangat hang. Lambat pun hamai juga. Tapi kalau hamai awal sikit bagi. Cakap macam Nabi cakap, itu lebih menepati sunat. Baik, lagi satu, kita pula. Kita duduk sah belakang. Kita kan, kita bila sembahyang, kita punya side mirror semua ada. Kiri, kanan, depan, belakang. Siapa mai, kita duduk depan tapi kita tahu mai berapa orang pakai baju apa, besar ke kecil ke, kita tahu. Kita jenis sembahyang lagu tu, Pak Mir. Allahu Akbar, kita sembahyang, kita tahu. Kita boleh tahu dia tu duduk seorang-seorang belakang. Kalau kita tahu, maka tidak ada kesalahan kita undur di belakang. Tak ada salah apa. Kita undur supaya dia tak duduk seorang-seorang. Kita boleh buat macam tu dan tidak ada salah apa-apa. Itu kes kita lah. Tapi kalau kita tak undur pun tak ada apa-apa. Kalau kita nak undur supaya kawan itu tidak khilafus sunnah, kita boleh undur. Katalah dia duduk tengah, kita duduk ujung. Pasal duduk ujung dia boleh nampak kan. Satu macamnya kita reling, duduk seorang. Satu macam kita reling nampak dia duduk seorang, kita boleh langkah. Dan kita tak payah langkah macam orang ajak, satu berhenti, dua berhenti, ambil nafas. Tak ada. Pengantin pun tak langkah lagu tu. Nak langkah lah. Kita berhenti, tapi habaq kata beza sikit lah langkah. Nak pergi market dengan langkah turun, nak rafa' sah tu bagi langkah pergi market dengan tangan kiri kanan. Tak lah. Langkah turun sah ni dengan tangan kiam kita, kan? Turun. Lepas tu kita menjadi macam anak ketam lah, main pelan-pelan sikit duduk kat dia. Maka sudah ada kosong. Kalau kosong di ujung,
memang biarlah. Di ujung siapa nak main kan, biar nanti orang ke belakang dia masuk, dia penuh lah. Orang belakang masuk, dia tak boleh duduk di belakang, dia mesti memenuhkan saf di yang kosong itu. Yang tu kita belajar daripada buku ini, ikhwan. Itu sikitlah kita tambah. Wallahu a'lam.